Okay, so tak ada soalan. So saya nak start dengan kita punya cellular respiration. Cellular respiration ni adalah satu proses di mana kita akan menghasilkan, bila nampak respiration, biasanya kita akan teringat dia menghasilkan carbon dioxide. Okay, dia akan menghasilkan carbon dioxide. Sebab sama macam yang korang telah belajar dekat ekologi, okay, just merenung kembali sebelum ni, kita ada belajar ekologi. Kita ada yang ekologi lake tu, lake ekosistem. Lepas tu kita ada kawasan photic dengan aphotic. Photic, bawah ni kawasan gelap kan. So dipanggil sebagai aphotic. Lepas tu ada line yang obvious. Okay, line yang obvious antara kawasan gelap dengan kawasan yang cerang ni. Okay, macam korang lah sekarang. Okay, jangan berada di dalam borderline ni. Okay, kawasan borderline ni. So kawasan borderline ni, dia dipanggil sebagai compensation point. Dan compensation point ni adalah di mana rate of respiration is equals to rate of photosynthesis. So apa yang kita cakap adalah macam carbon dioxide adalah sama banyak carbon dioxide dengan bawah ni. Okay? So boleh juga bayangkan macam tu lah sebab dia punya respiration berlaku dekat rate yang sama dengan yang photosynthesis. So anyway, cellular respiration kebanyakan kita akan rasa macam dia akan hasilkan carbon dioxide saja, but actually the most important thing adalah dia akan menghasilkan ATP. Okay, yang paling penting adalah dia akan menghasilkan ATP dan biasanya bila awak membuat sesuatu kerja yang berat, awak akan berpeluh. So, it is actually come from metabolic inilah water as well. H2O. Okay, so this is the yang ni bawah ni. Draw kena highlight. Okay, this is the formula yang you kena tahulah. Okay, so dari mana datangnya ATP, carbon dioxide dan air awak ni? They actually comes from gula. C6H12O6, which is your glucose. Okay, gula awak, glucose. Kita pernah belajar sebelum ni alpha glucose campur alpha glucose adalah maltose. So glucose is actually the smallest unit of you punya carbohydrate and smallest unit of your energy provider nanti. So that's why carbohydrate adalah macam kita punya source of energy yang paling utama berbanding lemak. Walaupun lemak kita kata dia boleh menghasilkan lagi banyak energy kan. Tapi dia kena convert dari glucose dulu barulah dia boleh hasilkan the energy. Right? Manakala karbohidrat pula dia memang adalah dia punya smaller subunit dia adalah glucose dan maka dia senang untuk dicernakan jadi glucose dan menghasilkan energi terus kepada awak. That's why carbohydrate is your first source of energy, right? So glucose ini dengan syarat wujudnya oksigen tambah-tambah pula salah. Patut ini. Okay, dengan syarat wujudnya oksigen, barulah awak boleh reducekan. Okay, perkataan dia adalah reduce. Barulah awak boleh reducekan this glucose to become H2O, carbon dioxide dan juga energy that you needed. And that energy is in form of your energy currency, which is the ATP. So what is this ATP? ATP nama penuh dia adalah adenosine triphosphate. Pernah dengar perkataan adenine tak? Rasa siapa pernah dengar adenine? Tak ada, serius. Kalau ada angkat tangan. Okay, ramai. Okay, good. Adenine adalah salah satu komponen dalam DNA awak, kan?
So, memang pun adenosine ni sebenarnya datang daripada salah satu komponen DNA tersebut. Okay, adenine. And then, apa yang berlaku adalah, padam sekali dengan ni. Apa yang berlaku adalah, this adenine ni, dia ada 3 fosfat. Okay, tapi tak perlu tahu pasal dia punya structure pun. Awak just tahulah, dia adenine ni, dia bind dengan 3 fosfat. Okay, dia bind dengan 3 fosfat. That's why nama dia trifosfat. Each time dia lepaskan satu fosfat, dia akan give off sekali, dia akan melepaskan sekali energi. Ingat, energi sifat dia adalah dia tidak boleh dimusnahkan, tapi dia boleh ditukar ataupun ditransfer. Sama juga dengan ni, each time dia release the energy, so dia akan buatlah apa yang dia boleh buat. Apa yang dia sepatutnya akan lakukan. This phosphate, bila dilepaskan, dia jadi standalone. Dia phosphate saja, tak ada H, tak ada O. So, ini akan jadi phosphate inorganic nanti. Right? So, untuk dapatkan ATP, phosphate inorganic ni nanti kena buat dia punya bond dengan adenine diphosphate. Okay, yang ni dah jadi adenine diphosphate sebab dia cuma bind dengan 2 fosfat saja untuk dia jadi kembali the adenosine triphosphate. Faham tak? Kalau faham kat tangan, tengok sikit. Okay, good. Kalau ada soalan, tanya je . Just stop me and tanya time tu juga. So, kita yang ni, air ni tadi, reducing. Okay, sebab ni berlaku redox reaction . Saya kena betulkan sikit ni. Yang ini adalah redox reaction. Untuk cellular respiration ni, dia adalah redox reaction. Oksigen ni tadi mana datang air dekat dalam badan awak, peluh awak tu, dia sebenarnya adalah disebabkan oksigen being reduced to H2O. So when ada something yang being reduced, maka ada something yang akan jadi oxidized. So in this equation, awak rasa yang mana satu being oxidized? ATP ke being oxidized? Senyap je. Glucose. Glucose. Okay, good. Sebab kalau ATP memang tak lah kan, sebab kita tengah reaction dia dekat sini. Kita tengah tengok. Kita tengah tengok reaction dia dekat sini. Yang ini tengah being reduced. So, as redox reaction punya rule, dia mesti ada dua-dua ni. Reduce dan juga, ni oxygen, oxidizing, yang ni pula reduce. So, satu reduce, satu lagi adalah mesti dia punya oxidation. Oxidize. Okay, dalam masa yang sama, disebabkan proses ini, dia akan menghasilkan DATP. So, this equation is very important dan biasanya dia akan keluar dekat dalam UPS awak. Okay, sebab dia lebih kepada mengingat saja. Okay, yang ini, UPS. Alright, so next saya nak cerita pasal, which one ? Okay, kita tengok dekat awak punya bahagian yang ni. Dia cakap dekat sini topik 5 dibagikan pada 3 perkara. Aerobic respiration, fermentation and its application, cellular respiration, experiment. Okay, yang ni kita akan buat eksperimen lah. Okay, untuk bahagian yang ni. You akan belajar through experiment. So actually, seolah-olah macam you akan belajar dua je lah. Ini, fermentation dan juga aerobic respiration. So today, sekarang ni kita akan sentuh the aerobic respiration. So what is aerobic respiration? Aerobic respiration bermaksud ada oksigen di situ. Okay, dengan kehadiran oksigen. So dengan kehadiran oksigen, macam tadilah yang telah kita discuss, C6H12, O2 campur dengan air pula. Salah lagi cakap. Campur dengan oksigen, okay? Dia mesti ada kehadiran oksigen. So dia akan berlaku redox reaction.
Okay, whereby oxygen ni akan being reduced into H2O. Ingat reduction ni, apa pula nak kena ingatkan korang. Tulis yang ni awal-awal, reduce dengan oxidation. Apa maksud dia? Sebab ini kita akan tengok dengan lebih lanjut dekat bahagian yang susah sikit ni, oxidative phosphorylation. Right? Antara semua ni untuk aerobic respiration, saya rasa yang paling susah yang ni lah 1.35. Dia susah nak bayangkan, susah. Dia punya proses pun ada banyak kena hafal. So benda tu lah. Okay, so yang ni tadi ada reduce dan kena ada oxidation. So yang akan oxidize will be this one and it will become the carbon dioxide. Dan dia akan menghasilkan ATP. So apakah rule untuk redox reaction? I think you dah belajar dekat dalam korang punya apa nama tu, kimia, tapi saya tak sure sem berapa. Kalau sem 1 ada risiko untuk awak terlupa. So kita ingat balik reduction ni apa maksud dia. Kalau daripada segi hydrogen punya present, okay, something that is being reduced akan bertambah hydrogen. Something that is being oxidized will lose hydrogen. Okay, dia punya kontra dia adalah oxygen. Something that being reduced will lose the oxygen. Something that oxidized will bertambah dia punya oxygen. Boleh ikut sekarang? Boleh ke korang? Boleh Okay. And then dari segi elektron pula. Electron content. Something that is being reduced, elektron bertambah ke berkurang? Tambah. Good. Bertambah. Manakala oxidization, elektron dia akan berkurang. Dan last sekali adalah daripada number. Okay, oxidizing number. Apa tu nama dia yang macam let's say C calcium 2+, kalau Ca3+. Apa number ni? Korang panggil? Saya lupa istilah dia. Oxidation number Charge. Charge. Oh, okay lah, boleh lah. So, number of charge tu, kalau dia being reduced, dia akan berkurang kan? So, daripada 3 jadi 2. Kalau dia being oxidized, dia akan bertambah. Daripada 2 kepada 3. Okay, so ni tulis awal-awal supaya nanti senang sikit, especially bahagian yang 5.13 ni. Alright, redox reaction, ini yang reduce-nya, ini yang oxidizing-nya berlaku. Okay, so dalam proses ini, awak akan belajar pasal glycolysis, Krebs cycle, oxidation and phosphorylation kan, tengok daripada nota ni. Tapi actually yang berlaku dekat dalam aerobic respiration ni, okay, aerobic respiration ni, apa yang akan berlaku, dia akan separate kepada dua perkara lah, okay. First kali adalah glycolysis. Ini bukan dia separate dekat tempat ni daripada segi dia punya takdir glukos tersebut. Okay, takdir glukos tersebut. So first kali adalah glycolysis dan next adalah electron transport chain. Okay, so dia akan ni reaction, bukan glycolysis, proses lah. Ataupun saya cakap tadi fate of glucose. Okay, so fate of glucose ni dia akan buat glycolysis proses ni and then dia akan pergi kepada Krebs cycle. Okay, dia mesti glycolysis dulu, dah dapat end product of glycolysis baru dia boleh pergi dekat Krebs cycle. Lepas tu dia tak akan masuk ke electron transport chain as per se, which mean the product of the glucose ni dia tak akan masuk kepada electron transport chain. Tapi byproduct, okay, byproduct dekat belah sini yang dihasilkan time glycolysis dengan Krebs cycle ni yang akan pergi kepada electron transport chain. Okay, so dia akan hasilkan especially NADH dan FADH2. Okay, so you nampak NADH ni, ini adalah coenzyme.
right? Dia akan menghasilkan ini dan ATP. ATP as ATP itself dah boleh digunakan. But byproduct daripada glycolysis dan Krebs cycle yang termasuk NADH dan FADH ni akan further jana more ATP dekat electron transport chain. Okay, yang tu kita akan tengok kenapa. But just nak korang nampak gambaran yang glukos ni nanti dia akan dipecahkan dekat glycolysis. Okay, dia akan dipecahkan. That's why nama dia lysis, glycolysis. Glukos tu being pecah. Dia akan dipecahkan dekat glycolysis dan produk akhir dia daripada pemecahan tersebut, dia akan pergi dekat Krebs cycle di mana dia akan tukar jadi produk lain, tukar jadi produk lain, tukar jadi produk lain, tukar jadi produk lain, dan produk akhir ni nanti akan digunakan untuk ambil the final product of glycolysis tadi dan buat cycle ni balik. Okay, so dia akan macam berpusing-pusing je dekat sini last kali tu nanti. So, the one yang akan pergi dekat electron transport chain adalah the NADH dan juga FADH, which is the byproduct of glycolysis and Krebs cycle. Are we clear on that? Yes, madam. Yes. Okay, Alhamdulillah. Okay, so now, saya nak check sikit ada apa-apa saya nak beritahu korang. Okay, macam ini kan dia ada letak situ. Stage 1 adalah glycolysis, stage 2 adalah Krebs cycle, stage 3 adalah oxidative phosphorylation. So as you can see from this gambar, so it already nampak complicated, but don't worry sangat about this gambar, dia lebih kepada nak bagi tahu awak dekat mana semua perkara ini berlaku. Dia adalah kesimpulan terus dekat mana semua ini berlaku. We know that it happens in mitochondria. Okay, it happens in mitochondria, but the Krebs cycle berlaku kat tempat yang lain. Glycolysis berlaku dekat tempat yang lain. Okay, dia sepatutnya dekat dalam mitochondria. Dekat cytosol, bukan dalam mitochondria. Dia dekat dalam sel. Okay, dia dekat dalam sel. Glycolysis dah boleh berlaku dekat dalam sel. Lepas tu, baru kita transferkan dia ke dalam kita punya mitochondria. Dekat dalam mitochondria ni berlaku Krebs cycle. Okay, berlaku Krebs cycle. Lepas tu dekat dia punya, sebab kita punya apa nama ni, mitochondria kan dia ada 2 membrane. Okay, so dia berlaku pula dekat the membrane ni. Electron transport chain tu berlaku dekat the membrane. Okay, so glycolysis boleh berlaku dalam cytoplasm of the cell. Lepas tu dia akan transfer pergi ke dalam kita punya mitochondria. Right, and then dia akan pergi dekat kita punya cell membrane of the mitochondria. Dengar ceramah lain. Okay, so anyway, now before we go further into the glycolysis, untuk kita menghasilkan ATP ni sangat penting. Okay? Untuk kita menghasilkan ATP ada 2 mode. Ni ayat saya lah, mode of ATP. Dia boleh tak mode? Baguslah. So mode of ATP production. Macam mana mekanisme, macam mana that ATP is being produced. Okay, ada 2 cara. Cara yang pertama dikenali sebagai substrate level phosphorylation. Ni pun boleh tulis dekat awak punya yang redox reaction tadi tu kan. So awak tulis dekat situ supaya awak tak keliru nanti ini proses apa. Sama ada dia adalah substrate level phosphorylation ataupun dia adalah proses oxidative phosphorylation. Okay. So daripada ayat ni kita nampak dia ada perkataan phosphorylation, bermaksud ia adalah proses memfosfatkan something. Okay, dia adalah proses untuk kita tambah fosfat kepada something. So apakah that something? That something will be the ATP. That something will be ADP, sorry. Okay, ADP dia akan dapat P inorganic, okay, P kosong, P standalone. Dia akan dapat that one. Barulah dia akan jadi A3 phosphate. But how?
How? Okay, how they doing this? Satu adalah substrate level phosphorylation. Secara bahasa pasarnya adalah daripada satu substrate menjadi another substrate, dia secara tak langsung release energy yang membolehkan ADP yang dia boleh gunakan energy ni untuk ikat ADP dengan phosphate inorganic. So dia akan jadi ATP. Okay, sekali lagi saya bagi tahu kat korang, daripada satu substrate, ataupun satu bahan pergi kepada satu jenis bahan yang lain ataupun produk, okay, this product will become another substrate for another reaction. Okay, so daripada satu bahan pergi kepada bahan yang lain, okay, daripada substrate kepada substrate yang lain, dia akan release energy yang akan digunakan oleh ADP untuk ikat PI. So dia akan menyebabkan ADP phosphorylated to become ATP. So secara tak langsung setiap kali awak nampak benda ini berlaku di mana substrate tukar jadi another substrate, okay, substrate kepada another substrate menghasilkan ATP, kita boleh cakap this process is known as substrate level phosphorylation tersebut. Boleh? Boleh, Madam. Boleh? Okay. Manakala untuk oxidative phosphorylation ni, dia adalah sekiranya berlaku Boleh, Madam. redox reaction. Okay, energy from redox reaction tersebut menghasilkan ATP. Okay, don't be fool redox reaction ni bukan bermaksud yang tadi tu, bukan bermaksud gula C6H12O6 campur oksigen. Redox reaction kan berlaku. Okay. Bukan bermaksud yang ini, bukan. Ini bermaksud ketika yang NADH dan FADH tu digunakan dekat electron transport chain. Okay, dekat electron transport chain tu NADH dan FADH akan buat redox reaction dan dia menghasilkan ATP. Itulah yang dikenali sebagai oxidative phosphorylation. So oxidative phosphorylation ni berlaku dekat electron transport chain. Okay, penghasilan ATP through oxidative phosphorylation dia hasil ketika redox reaction dekat electron transport chain. Alright, so now kita nak pergi pada proses dia. Untuk you buat, okay, kita nak pergi proses boleh tak ni? Boleh, Madam. Boleh. Okay, kita masuk the first process. Glucose. Sebagaimana yang saya cerita kat awak, saya dah padam. Sebagaimana yang saya cerita kat awak, glucose ni fate dia akan pergi dekat glycolysis, dia akan dipecahkan. Dan dia akan end dekat Krebs cycle. So kita nak tengok apa yang berlaku sebenarnya, right? Dan berapa banyak energy yang dia dapat generate by doing this thing. So untuk glucose menghasilkan energy, okay, untuk glucose menghasilkan energy melalui this cycle, melalui this thing, okay, dia kena first being pecah. Okay, dia kena dipecahkan. Untuk pecahkan something, awak rasalah kan, untuk awak pecahkan laptop ke, awak nak pecahkan apa-apalah kan, awak nak pecahkan, awak perlu energy tak? Perlu, Madam. Of course perlu kan. So sama juga dengan glukos ni. Untuk dipecah, kita kena invest dulu kita punya energy untuk pecahkan dia. Lepas tu, barulah kita akan dapat daripada perkataan invest ni, maksudnya you akan dapat pulangan kan? So memang lepas tu barulah kita akan dapat kita punya pulangan kita. And this pulangan dinamakan sebagai payoff phase. So dekat dalam glycolysis ni nanti kita akan ada dua, saya tulis baliklah glucose, dia undergo glycolysis. So dalam proses glycolysis dia akan ada dua fasa. Okay, fasa yang pertama adalah awak invest awak punya energy, sebab again nak pecahkan glukos kita perlukan energy. Awak nak pecahkan apa-apa awak perlukan energy dulu. So kita akan masuk the investment phase dulu. Okay, kita akan masuk
investment phase here. Energy investment phase. So dalam energy investment phase, glukos ini akan menggunakan ATP. Okay, digunakan ATP. ATP akan buang fosfat dia. Okay, ATP akan jadi ADP. Berapa fosfat yang dia buang? Berapa fosfat yang dibuang? Can anyone tell me? How many phosphate? How many phosphate being kicked out from the ATP? Cepat, senyap je korang. Saya tak tahu nanti korang faham tak? One. Okay, good. One phosphate is being kick off kan daripada the ATP, jadi ADP. So ke mana agak-agaknya fosfat tu pergi? Salah. Bukan tu one saja. Kenapa? Sebab ATP ni adalah adenosine ada 3 fosfat. ADP ni pula bermaksud adenosine ada 2 fosfat, difosfat. Okay. So, daripada sini awak nampak lagi lah kan? Sebenarnya daripada dia ada 3 fosfat, dia jadi kepada A yang ada 2 fosfat lagi sahaja. So bermaksud satu fosfat dia telah dia keluarkan. Okay, ATP tu telah mengeluarkan satu fosfat. But the question is, where do you think the phosphate go? Dia jalan-jalan dekat cytosol ke? Okay, tanyalah. Makin kurang. Amirul, boleh tak saya tanya awak? Hello? Syafiq, dia tak datang ke ni Amirul? Ya, madam. Amirul bukan classmate saya. Salah? Ada madam. Ni Amirul Hafiz, bukan classmate awak? Betul? Oh ya, classmate. Nak tanya Nurin Juzaila lah, Nurin. Nurin? Dah semua ini line ke atau korang memang buat-buat line ada masalah? Oh, my problem. Okay. Rose, boleh saya tanya awak tak Rose? Yes, madam. Okay, Rose awak rasa ATP tu pergi mana? ATP yang hilang kat sini. Clue dia ni. Bila ada arrow, maka itu seolah-olah macam vektor. Saya tak sure lah, madam. Okay, tak apa. Saya tanya lagi seorang lah, try. Tu biasalah, tak sure ni sebenarnya. Okay, don't worry. Tarmini, saya try, Tarmini, boleh tak? Yes, madam. Okay. You rasa agak-agaknya mana fosfat daripada salah satu ATP ni tadi? Jadi 2 kan? Awak rasa agak-agaknya dia pergi ke mana? Dia tak boleh hilang macam tu saja. Dia tak pergi mana-mana. Okay. Dia tak pergi mana-mana. Dia duduk situ saja. Okay. Bolehlah tu semua Terima kasih sebab try. Walaupun atas paksaan. Sebab tak sure dengan tak tahu betul ke tak kan. Confirm korang takut ni. So anyway,
Jawapan dia sebenarnya adalah fosfat satu ni dia tak adalah macam jalan-jalan kat situ saja ataupun duduk situ saja. Apa yang berlaku adalah kenapa kita buat kita punya arrow ni macam ni, actually nak bagi tahu yang fosfat tu diberikan kepada glukos ini. So sekarang you akan dapat glukos yang attach dengan satu fosfat. Dan nama dia akan jadi glukos. Dan dia attach dekat bahagian mana? Glukos kan kita tahu ada karbon 6 kan? Karbon 6. Kalau kita lukis balik macam yang kita pernah lukis dulu masa kecil-kecil. So ni ada O. Ni carbon 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kat atas ada C lagi. Carbon number 6 kan? Okay, so apa yang berlaku adalah this phosphate yang daripada ATP ni tadi, dia akan, ni O tadi, okay, carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 5, dia akan buat apa dan dia akan pergi mana? Dia actually being attached to carbon number 6 dekat glukos kita. Okay, so ni tadi glukos kita, ATP ni actually dia akan bagi dia punya fosfat dekat glukos ni. Okay, that's why kita gunakan arrow. Arrow ni ke bawah dia akan jadi ini dan arrow ni dia macam ni nak bagi tahu ATP ni interact dengan glukos. Okay, nak bagi tahu ya ATP ni interact dengan glukos dan dia bagi satu fosfat dekat glukos ni dekat carbon number 6 dia and then dia akan jadi ATP, ADP. Okay, A2 fosfat. So bila glukos ni attached bila fosfat ni attach kat carbon number 6, now nama dia tak boleh jadi glukos lagi dah. Sebab dia dah ada extra fosfat. Nama dia akan bertukar menjadi still glukos yang ada fosfat. Okay, glukos yang ada fosfat. The question is, again sekali lagi, fosfat tu attach dekat carbon number berapa? 6. Maka penamaan dia akan jadi glukos 6-fosfat. Boleh? Faham, Madam. Faham. Alright. So, macam yang saya cakap sebelum ni, bila fosfat ni dia ATP ni kan, kita tengok balik dekat ATP, A3 fosfat, bila dia buang dia punya fosfat, dia akan buang sekali energi. Dengan kata lain, fosfat dia receive fosfat pula. Nadia, tolonglah cakap betul-betul. Okay, dengan kata lain, glukos yang terima fosfat ni, dengan kata lain, dia terima extra energy. Okay, dia terima extra energy. Bila awak dah bagi glukos ni fosfat, awak akan elevator kan. So you menaikkan dia punya taraf energi dia. Okay, glukos tu daripada dia steady saja, stabil saja energi dia, energy level dia. Awak tambah fosfat dekat dia, you akan menaikkan dia punya energy level dia menyebabkan dia tak stabil. Okay, energy level dia become higher, elevated. Dia tak stabil. Untuk stabil balik, dia seolah-olah macam awak kan. Saya bagi soalan, provoke. Awak jadi macam resah dan gelisah macam tu kan. So, sama dengan glukos 6-fosfat ni. Dia resah dan gelisah. Jadi, apa yang dia buat? Dia kena stabilizekan diri dia. Macam mana dia stabilizekan diri dia? Dia just change dia punya rupa dia to become an isomer of it dalam bentuk ini. C2, C3, C4, 1, 3, C5 dan C6. So bentuk ni apa nama dia? Ingat tak? Start daripada F. Fructose. Good. Fructose. Dan macam tadi dia ada fosfat dekat carbon number 6 kan? So dekat sini pun tak boleh hilang lah. Sebab tak ada mekanisme yang kita nampak dikeluarkan the fosfat yet. So dia adalah fosfat tu masih attached dekat carbon number 6. So dia adalah fructose fosfat juga. Sebab wujudnya fosfat kan? Kat sini. Okay, so fructose fosfat. But nama dia adalah apa?
dia attach dekat karbon nombor 6 kan? Jadi fructose what phosphate? 6. Good. Fructose 6. 6 phosphate. Well done. So awak dah grab the konsep sekarang, nampak? Daripada glukos, kita tengok dekat nota awak ni kan. You're the one who tell me about this kan, glucose. Lepas tu awak bagi tahu saya tadi dia akan jadi glucose 6 phosphate. Lepas tu jadi fructose 6 phosphate. See? You can do it, alright? Okay, saya tak nak discuss about the step-step dulu. Saya nak, Allah Akbar, dah pukul 9 dah. So, okay kot. At least I hope korang dah dapat dia punya konsep sedikit. Lepas tu nanti hari Selasa kita akan sambung balik. Okay? Boleh? Boleh, madam. Right. So, Boleh, madam. saya ingat nak panggil nama sebab tak banyak orang. Tapi saya dah terlajak masa lah. So, tak apalah saya keluarkanlah korang sekarang. Okay? Dengan harapan ada yang menumpang kawan lah dengar. Okay, thank you guys. Boleh pergi kepada yang seterusnya lah. Awak punya jadual seterusnya.